الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan muka surat 109. Kita sambung balik ayat 28 daripada surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya. Yang bermaksud tiada ambil orang yang mukmin akan orang yang kafirin itu buat wali, yakni memerintah negeri atau bersetia tolong menolong putih merah. Min dunil mu'minin, daripada lain orang yang mukmin. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang perbuat akan yang demikian itu, falaisa minallahi fi syai', maka tiada ia daripada agama Allah pada suatu, illa an tattaqu minhum tuqah, melainkan bahawa takut kamu daripada mereka itu akan sebenar-benar takut. Maka pada ketika itu, maka haruslah memerintah mereka itu bersetia dengan lidah, tiada dengan hati, pada negeri yang tiada kuat muslimin padanya. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman menjadikan orang kafir itu sebagai awliya, sebagai penolong, sebagai ketua, wali. Dalam tafsir ni dia kata wali ni orang yang memerintah negeri, ataupun tafsiran yang kedua, wali ni bersetia tolong menolong putih merah. Tafsiran yang kedua ini berdasarkan kepada sebab turunnya ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah Ibnu Abbas, ada 3 orang lelaki daripada Yahudi yang bernama Hajjaj ibn Amrin. Ada seorang lelaki yang bernama Hajjaj ibn Amrin. Lelaki ini dia daripada kalangan ni lah, Ansar. Dia menjadi rakan setia ataupun orang yang mengikat perjanjian sumpah setia, yang mengikat perjanjian sumpah setia dengan Ka'ab ibn Ashraf dan Ibni Ubay al-Huqaiq dan Qais ibn Yazid. 3 orang ni puak Yahudi, ya. Ini Hajjaj ni dia orang Arab, orang Ansar. Jadi 3 orang Yahudi ini mereka menetap bersama dengan, mereka sentiasa mulazamah, sentiasa bersama dengan sekumpulan daripada golongan Ansar, orang Islam kita. Tujuan dia apa? Tujuan 3 orang ni dia buat begitu, dia baik dengan satu puak Ansar ni, satu kumpulan muslimin daripada Ansar, supaya mereka nak melakukan fitnah daripada agama golongan Ansar, agama Islam. Maknanya mereka cuba untuk mengelirukan ya
orang Ansar tu daripada agama mereka. Cuba untuk menjauhkan satu puak pada Ansar ni daripada agama mereka dengan melemparkan fitnah-fitnah dan cerita-cerita yang tidak baik, ya. Mana mereka cuba tarik, ya, golongan Ansar ni pasal depa ni jadi rakan yang ada ikatan sumpah setia, ya. Cuba tarik keluar daripada agama Islam. Kemudian ada 3 orang sahabat bernama Rifa'ah Ibn Munzir, Abdullah Ibn Jubair dan Sa'id Ibn Khaythamah. 3 orang sahabat ni nasihat dia. Dia kata tolong jauhi 3 puak ni daripada Yahudi. Tolong jauhi daripada ni puak Yahudi ni. Mereka duduk bersama dengan kamu, cuba untuk mengajak kamu keluar pada agama Islam. Cuba untuk meyakinkan kamu dengan fitnah-fitnah yang akan melahirkan keraguan dalam hati tentang Islam. Jadi mereka peringatlah, jangan duk berkawan rapat dengan mereka. Nanti mereka akan cuba menarik kamu keluar pada agama Islam, ya, memfitnah kamu supaya keluar daripada agama Islam. Tetapi puak Ansar ni, sekumpulan pada Ansar ni, mereka tetap berkerah nak juga pasal hubungan rapat di antara dua. Sedangkan 3 orang Yahudi ni daripada rancangan jahat dah. Memanglah dulu sebelum Islam mereka baik, kan, ada perjanjian, ya. Sebab dia kabilah Arab ni dengan Yahudi, dia ada perjanjian-perjanjian yang tertentu sama-sama mereka, bantu antara satu sama lain. Baik. Tapi bila mereka dah memeluk agama Islam, puak ni pun masih lagi baik, tetapi dia jadi bila Nabi dan para sahabat Muhajirin dan Ansar dah bersatu dan telah membentuk negara Islam, puak Yahudi ni mereka tak mau terima Nabi kita sebagai Rasul, kan? Dan mereka cuba merosakkan Islam itu daripada dalam dan cuba memfitnah sebahagian dan sekelompok daripada golongan Ansar untuk keluar daripada Islam, ya. Jadi sebab itu turun ayat ini. Allah Ta'ala memberi amaran dan larangan keras, ya. Orang-orang yang beriman jangan mereka jadikan orang kafir itu sebagai penolong dan sebagai halif, dia rakan untuk bersumpah setia tolong menolong antara satu sama lain. Kerana pihak sana dia tak akan pihak musuh ni dia tak akan setia dengan kita dan tidak ikhlas dalam perjanjian walaupun kita ni betul, ya. Itu amaran lama dah, 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu bagi tahu dah. Baik, nah. Itu dalam beberapa ayat. Jadi ayat ini turun, ya, ditujukan kepada sekumpulan pada orang yang beriman daripada kalangan Ansar, seperti mana riwayat Tabari tadi, Abdullah bin Abbas, yang mana mereka ada perjanjian sumpah setia dengan beberapa lelaki pada golongan Yahudi. Jadi orang Islam kita peringat, jangan, ya. Tapi mereka tak mau terima peringatan tu, maka turun ayat ni. Baik, ya. Itu satu riwayat lah. Ada satu riwayat yang lain daripada Abdullah bin Abbas, ayat ini turun kepada seorang sahabat Nabi yang terkenal, Ubadah ibn Samit al-Ansari, ya. Dia salah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Dia kata dulu dia ada beberapa orang Yahudi yang menjadi rakan yang menjadi rakan yang dalam perjanjian sumpah setia dia, ya, sebelum Islam, ya. Kemudian ketika mana Nabi keluar pada peperangan Ahzab, ya, perang Ahzab ni, perang Khandaq, maka Ubadah bin Samit kata kepada Nabi, wahai Nabi Allah, sesungguhnya ada bersama aku 500 orang lelaki daripada Yahudi. Maknanya Ubadah ni orang yang ada pengaruh di kalangan Yahudi.
walaupun dia orang Arab Ansar. Baik, jadi aku lihat mereka keluar bersama dengan kamu, ya. Aku dan engkau lihat mereka keluar bersama dengan aku, ya. Jadi mintalah ya ni wahai Nabi Allah, dia kata, supaya mereka ini dapat menjadi rakan untuk menolong orang Islam menentang musuh, ya, yang menyerang Madinah, iaitu tentera Quraisy dan sekutu dia. Baik, jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ni, la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya, ya. Itu satu riwayat yang lain lah. Baik, jadi ala kulli hal, Allah Ta'ala melarang kita. Ini asal sebab tu ayat begitulah. Dan ayat ini juga menjadi sebagai panduan dan pengajaran kepada kita. Kita tidak boleh mengambil orang kafir itu menjadi penolong kita, orang yang membantu kita, dan jadikan mereka itu sebagai rakan dalam sumpah setia kita dengan mereka yang akan merugikan Islam, ya, yang akan menjadi rugi kepada Islam, kerana takut mereka akan menikam daripada belakang dan juga merugikan kesatuan orang Islam tu, ya. Juga dia kata dalam tafsir ni tidak boleh dijadikan orang kafir itu sebagai wali, ketua memerintah negeri. Itu tak boleh, ya. Ayat ni larang lah, ayat politik, ya. Dia tak benar lah. Ni tafsir ni kata, bukan saya kata lah. Nur Ihsan nak cari dia, tafsir ni kata tidak boleh menjadikan ni tafsir ni Nur Ihsan, jadikan orang kafir ni sebagai wali. Dia tafsiran dua nah, wali memerintah negeri, ketua untuk memerintah negeri dan memerintah maslahat muslimin. Ni tak boleh, haram hukum dia, ya. Ya. Ni itu satu. Yang kedua, tak boleh mengikat perjanjian setia, ya. Kerana halif ni maknanya kita panggil sekutu yang ada perjanjian. Sekutu kita yang ada kita buat perjanjian dengan dia untuk tolong menolong antara satu sama lain, kan. Dulu depa tolong menolong sekiranya mereka diserang, orang kafir Yahudi ni akan menolong, ataupun kalau mereka berperang dengan orang lain, mereka pun akan menjadi sekutu dalam peperangan, kan, untuk mengalahkan musuh ataupun menyerang musuh. Baik, jadi Allah Ta'ala larang kita buat perjanjian dengan orang kafir, ya, yang akan merugikan kemaslahatan dan kepentingan orang Islam, ya. Sebab tu dalam ayat ini sebagai satu ayat hukum, ya, yang mana ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya haram kita cenderung kepada orang kafir pada urusan yang menyeluruh, pada urusan yang lebih umum, maknanya pada maslahat umum, ya, kepentingan umum. Kalau kita cenderung kepada mereka, dia akan merugikan orang Islam kita, ya. Dan juga ayat ini melarang kita dengan keras kita menolong orang kafir untuk merisik, ya, bagi pihak mereka. Jadi tali barut lah, ya. Dan juga merisik tentang rahsia-rahsia orang Islam, ya. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan agama Islam, haram kita menolong dan membuat perjanjian dengan mereka.
Begitu juga ayat ini menunjukkan kepada kita haram kita mengambil mereka dan melantik mereka menjadi awliya, menjadi ketua, sebagaimana dalam tafsir Nurul Ihsan ni, memerintah negeri, memerintah urusan muslimin. Haram juga kita lantik mereka mengetuai dan menguruskan urusan yang berkaitan dengan muslimin, dengan agama. Ya. Itu tak dibenarkan, sama ada mereka tu buat sebagaimana yang orang Islam buat, uruskan, tak buat pun sama ya. Tak dibenarkan. Ya, tak dibenarkan. Kerana dia apa-apa yang berkaitan dengan maslahat muslimin, orang kafir tidak boleh menjadi ketua. Ya, nanti orang kafir itu menguruskan zakat orang Islam, tak boleh, haram hukum dia. Ya, ataupun nak melantik orang kafir itu memerintah negara sebagai raja macam di Syam, kan? Tak boleh. Tapi nak buat macam mana? Orang Islam duduk di sana telah dijajah, kan? Tak boleh buat apa. Mengaku ada orang Melayu kita di sana, kan, di tani tu, mengaku tu raja dia, raja kita. Kan? Orang di orang yang bukan ni tu di Syam tu di Syam, dia mengaku raja dia. Sedangkan kita orang Islam ni, ya, yang ada raja pun ada setengah-setengah orang kafir tak mau mengaku bagi raja dia. Dia bukan raja pada bangsa dia. Kan, bukan raja pada bangsa dia, tak mau mengaku, kan? Tapi dia nak duduk dalam negara Islam, kan? Tapi orang Islam ni memang macam itulah perangai dia. Dia duduk di dalam kafir, dia kata ni lah raja dia. Kan? Oh, raja kita bagus, dia kata. Raja mana? Raja Syam tu dia. Kan? Raja Syam. Pada Raja Syam dulu memang bagus semua dari segi hubungan dia dengan rakyat lah. Kan? Bukan kata ni semua dengan rakyat dia tak kira siapa, kan? Jadi hak orang kafir ni, orang Islam kita ni, dia berbudi lah. Dia rasa macam nak balas budi. Dia kira baik itu baik, dia tak kira agama dah. Kita tak boleh. Bila kita baca tu tak nanti ayat yang seterusnya akan dinyatakan sebab Allah kita baca tadi ni, illa an tattaqu minhum tuqah tu, ya. Kita walaupun dia memerintah kita, tetapi hati kita tak boleh terima dia. Ni dah jiwa raga kita bersumpah setia dengan raja kafir, raja Syam, kan? Raja Syam tu walaupun dia bagus, kan? Tak boleh. Itu sebab larangan Allah Ta'ala dah. Walaupun dia bagus itu dari sudut hubungan dia dengan rakyat, dia bantu apa semua, kan? Baik. Tapi anak raja ni tak dah, depa demonstrasi tu tunggu masa lah. Tunggu masa, kan? Dia nak goncang luruh esok ni. Siam tu, depa pun tak lama tu. Dia punya institusi raja dia pun dah nampak goyah dah, kan? Rakyat dia tak apa setuju, dia nak pada demokrasi, golongan pro demokrasi duk sekarang duk buat tuntutan untuk menghadkan kuasa raja, kan? Dia kurang buat macam sini, ya, kan? Hak kuasa raja dia ada kuasa mutlak, tak boleh didakwa, tak ada mahkamah khas apa semua. Dia nak buat apa, dia nak bunuh orang ikut suka dia nak ambil pembendaraan negara banyak mana ikut suka dia. Itu negeri yang dia takluk dan dia perintah, kan? Banyak lagi lah contoh-contoh lain tu. Kekayaan negara dikuasai oleh golongan kerabat dia raja lah. Siam tu heran, dia puak dia tu, mana ada dia beradik lain lah, tapi ramai sungguh kerabat raja dia, banyak daripada kita ni, kan? Dia pi lantik jadi kerabat, lantik jadi kerabat sampai 250,000 kerabat dia raja. Banyak. Depa tu menguasai keseluruhan ekonomi dan juga ni lah politik ekonomi, ya.
ekonomi di dalam Thailand. Apa semua halal haram pun tak kira. Kan? Halal haram tak kira dah depa. Walaupun agama depa Buddha tu dia tak bagi buat benda-benda tu kan. Tapi agama depa tu macam dok katalah, takat agama lah, takat sami tu lah. Lepas tu yang rakyat ni buatlah apa suka kan. Dia pun asami pun duk bawah raja juga. Jadi gitu. Baik. Dan negara dia tu menjadikan agama Buddha tu sebagai inilah rasmi, agama rasmi dia. Dulu tak ada, dulu di sistem demokrasi British tu dia adaptasi pada British. Lepas tu bila raja yang sebelum ni meninggal tu, dibuat perubahan dan dijadikan agama Buddha tu sebagai inilah agama rasmi ya. Baik. Dan dijadikan di dalam apa nama agama Buddha tu diperkenalkan konsep apa nama raja ni seperti dewa dan separuh Tuhan. Sebelum tu tak ada. Sebab tu mereka mendewa-dewakan raja ni lah, raja hak dulu ni. Baik. Jadi larangan Allah dalam ayat ini ya, larangan orang Islam kita tidak boleh apa nama cenderung kepada orang kafir pada urusan umum bagi muslimin ya. Tak boleh menolong orang kafir pada perkara yang umum yang berkaitan dengan muslimin lah, perkara am. Dan tak boleh apa nama menjadi mata-mata bagi pihak mereka, dan tak boleh menjadi perisik untuk melihat apa nama ni rahsia-rahsia muslimin, lebih-lebih yang berkaitan dengan agama. Tak boleh melantik mereka menjadi ketua-ketua yang menguruskan agama Islam ni, jelas nah, dan melantik mereka menjadi penolong ya, yang mana menjadi penolong tu berkaitan dengan maslahat orang Islam, dan menjadi penolong kepada orang kafir, yang mana bila orang kafir ni jadi penolong bagi orang Islam dan menjadi rakan apa nama dalam perjanjian dengan orang Islam tu, maka kepentingan orang kafir ni akan didahulukan di atas kepentingan orang Islam. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh guru saya sendiri, kitab Tafsir Munir ni, Dr. Wabah Zuhaili nah. Tak boleh kita menjadikan orang kafir itu sebagai apa nama pembantu kita, rakan sekutu kita, yang mana bila mereka menjadi rakan sekutu kita ni dan menolong kita terhadap satu-satu urusan yang berkaitan dengan orang kafir ya, dan juga orang Islam, maka urusan orang kafir itu akan didahulukan ke atas urusan orang Islam. Dan bila kita panggil mereka sekali, panggil duduk sekali kan? Bila panggil duduk sekali, kemudian mereka menjadi pembantu kita, rakan sekutu kita dalam, tak kira lah dalam apa saja kan? Yang mana dengan secara bersama mereka akan menguruskan maslahat orang kafir dan orang Islam kan? Secara bersama. Kemudian yang merugikan orang Islam, yang kata yang dilarang di dalam ayat ini apa nama, bila mereka menjadi rakan sekutu kita dalam urusan mereka dan juga urusan orang Islam, maka mereka diutamakan ya. Bila mereka masuk, mereka akan mengutamakan. Sebelum masuk ni tak, mereka akan mengutamakan urusan mereka berbanding dengan urusan orang Islam. Faham tak saya tak? Sebelum mereka masuk dengan kita, tak ada apa, kita urusan kita, agama kita, urusan orang Islam kita, mereka urus urusan mereka. Tetapi setelah masuk kan, mereka utamakan urusan mereka ke atas orang Islam. Dapat mereka buat mereka dulu. Kalau ada lebih dah, kalau tak ada, orang Islam kata ke belakang. Yang tu yang Allah Ta'ala larang. Tetapi kalau dia jadi rakan kita dan apa nama mereka, perkongsian mereka dengan kita tu sekutu, perkongsian mereka dengan kita, maknanya bila mereka menjadi sekutu kita, itu tidak menjejehkan kemaslahatan orang Islam. Tak jejeh lah, mereka cuma membantu
Macam Nabi SAW sendiri di Madinah dia ada sekutu yang bersumpah setia dengan Nabi, kan, untuk membantu Nabi apa. Tetapi mereka ini tidak boleh memudaratkan dan merugikan maslahat orang Islam. Itu tak apa. Bukan tak boleh mutlaqan, tak. Bukan tak boleh langsung, boleh, ya. Tetapi yang dilarang dalam ayat ini, tidak boleh kita mengambil orang kafir itu sebagai penolong kita dan juga rakan sekutu kita, yang mana bila mereka masuk ke dalam masuk bersama dengan kita, akan menyebabkan maslahat mereka itu akan mengatasi maslahat orang Islam. Faham tak? Macam mana jadi kan? Faham tak apa dah? Ya. Okey, no? Ini jelas dalam ayat ni, wattikhazu awliya wa ansara fi syai'in taqaddama fihi maslahatahum ala maslahatil mu'minin. Ni saya baca teks guru saya, ya. Mana dan menjadikan mereka itu sebagai ketua dan juga penolong dalam satu urusan yang mana urusan itu akan terkedepan, urusan itu akan mereka dahului kepentingan mereka di atas kepentingan orang Islam. Ni ya. Baik. Pasal ini sebagaimana berlaku kepada seorang inilah sahabat yang bernama Hatib ibni Abi Balta'ah ni, yang dia membantu ni. Cerita dia panjang tu Hatib ni. Masa ketika Nabi nak nak membuka kota Mekah tu, dia hantar surat, kan, surat rahsia. Tapi tujuan dia baik. Tujuan dia nak nak di sana dia ada dia punya kaum kerabat dia. Jadi takut nanti kalau Nabi serang, kan, bila serang ni macam mana katalah, bila Nabi nak buka kota Mekah, berlaku pertempuran apa semua, jadi takut kaum kerabat dia pun terlibat juga, kan, ditawan ataupun terpaksa perang bersama dengan kufar Quraisy. Jadi dia hantar siap-siap. Tujuan dia baiklah, bukan dia nak dia nak mengkhianati Islam, tak. Itu cerita panjang lah. Tetapi akhirnya bila dia bagi penjelasan, Nabi terima penjelasan dia. Cuma nak bagi tahu tu lah, berdasarkan pada kisah Hatib ibn Abi Balta'ah ni, jadi para ulama merumuskan kalau kita menolong mereka ni, kan, tak boleh sama sekali kepentingan mereka itu mengatasi kepentingan Islam. Dia akan merugi yang kita. Itu yang dilarang dalam ayat ni lah. Baik, kita baca lagi. Duna min dunil mu'minin, daripada lain orang yang mukminin. Maknanya jangan kita ambil orang yang kafir, jangan mengambil orang beriman ke orang kafir sebagai ketua dan penolong dengan mengabaikan orang mukminin. Itu maksud dia. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang perbuat akan demikian itu, falaisa minallahi fi syai', maka tiada ia daripada agama Allah tu pada suatu. Jadi barang siapa di kalangan orang mukmin yang buat begitu, ya, yang menjadikan orang kafir itu sebagai aulia, sebagai ketua dan juga penolong dia, maka falaisa minallahi fi syai', maka dia tidak ada kedudukan dia pada agama Allah Ta'ala, ya. Tidak ada apa kedudukan pada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang buat perjanjian dengan orang kafir, yang merugikan orang kafir, melantik mereka jadi ketua dan jadi penolong, ya, seperti yang disebutkan tadi lah, 3 tu kan, yang kita sebutkan tadi, maka mereka tidak ada apa-apa habuan daripada agama Allah Ta'ala dan daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya antara dia dan Allah Ta'ala tu sangat jauh, dan dia akan dilempar daripada rahmat Allah. Apa makna falaisa minallah fi syai', maka tidak ada ia daripada agama Allah kepada suatu? Maksudnya antara dia dengan Allah Ta'ala tu sudah
menjadi sangat jauh, dan yang keduanya dia dijauhi daripada rahmat Allah. Ya, jauh daripada rahmat. Macam mana? Yang ni satu benda saya nak peringat. Ya, satu benda yang nak peringat. Kalau kita menjadikan orang kafir, ya, menjadikan orang kafir sebagai wali kita dalam ayat ni, maka dipahami kata dia akan merugikan orang Islam, maka orang ini akan jadi murtad. Dah, tak jadi murtad. Ya, tak jadi murtad. Dia tak jadi murtad kerana Allah Ta'ala tak sebut keluar pada agama Islam di sini, ya, ataupun disokong oleh hadis, tak ada. Dia tak jadi murtad, tetapi hukumnya dosa besar. Hukum dia dosa besar, ya. Dia tak maksud daripada jauh daripada rahmat Allah Ta'ala ni, ada juga membawa kepada makna ni kan. Jauh daripada rahmat tu, satunya dia ada iman tetapi tak mendapat rahmat daripada Allah kan. Ada juga makna jauh daripada rahmat tu, dia ditanggalkan keimanan dia. Tapi dalam masalah ini, dalam masalah ni lah, masalah ayat ni lah, orang yang menjadikan orang kafir itu sebagai wali ataupun sebagai penolong, dia buat begitu, maka antara dia dengan Allah Ta'ala tu sudah sangat jauh, ya, hubungan dia, dan dia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ditarik rahmat. Sebagaimana orang-orang yang melakukan dosa besar yang lain lah. Tarik rahmat ni salah satu dah daripada orang yang kafir, memang ditarik rahmat Allah lah. Orang yang murtad ditarik rahmat Allah. Begitu juga orang-orang mukmin yang asi, yang melakukan dosa besar kan, dijauhkan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya jauh rahmat ni antara dua, sama ada dia menjadi kafir ataupun dia berdosa besar. Itu antara ciri-ciri ni lah. Ciri-ciri kita nak menentukan seorang itu kafir atau dosa besar tu, ciri-ciri setengah ni, antara ciri-ciri dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Dia ada lagi ciri-ciri yang lain kan. Jadi kita tak boleh khususkan apabila seorang itu dia menjadikan orang kafir sebagai wali, ya, pemerintah, dan juga menolong mereka, dia akan jadi kafir terus. Ya, jadi kafir ni dengan sebab i'tiqad dan akidah ni. Yang pertamanya dia i'tiqad yang membawa pada kufur, yang keduanya perbuatan seperti pakai palang salib ke, yang membawa kepada mensyirikkan Allah, iaitu perkataan dia melafazkan kalimah kufur. Yang ni tak masuk, ya. Cuma dia tolong tapi dia tak melafazkan kalimah kufur, dia tak jadi kafir, ya. Tak jadi kafir. Dan tak jadi munafik. Ada orang kata munafik, ada juga. Kerana munafik ni dia kufur dalam hati. Kita tak boleh hukum. Kita tak boleh hukum. Cuma kita menghukum dia kerana adakah begitu, kita lepas lah. Kan? Tak, kita hukum juga kerana dia melakukan dosa besar. Kita hukum kerana dia menjadi musuh di dalam selimut tu, ya. Ya. Dia duduk juga di bawah undang-undang kan. Undang-undang dia telah mengkhianati Islam, tetapi keimanan dia dan keislamannya tidak dipersoalkan, tak dihukum dengan kafir. Itu benda yang perlu kita ambil perhatian, ya. Kerana dalam kita ahli sunnah wal jamaah, bukan mudah-mudah kita nak mengkufur seseorang itu keluar pada agama Islam, kan. Kalau nak banding dengan orang tak semayang, sebenarnya semayang hayat, kan, tak semayang tu lagi dahsyat, ya. Tak semayang tu lagi dahsyat, sehingga kan beza di antara orang yang tak semayang dengan orang yang semayang, beza di antara orang kafir dengan orang Islam tu, antaranya ialah semayang. Semayang tu sebagai tanda membezakan. Maknanya nak cerita semayang ni, kalau kita tinggal, dosa dia sangat besar. Dosa dia terlalu besar, ya.
tiap-tiap hari kita tinggal kan. Dia boleh sampai ada sebahagian ulama lah, perkataan yang terpencil, satu pendapat yang terpencil yang mengatakan orang yang tinggal sembahyang ni kafir. Pendapat yang terpencil lah. Tapi pendapat yang yang majoriti lah, ya, orang yang meninggalkan sembahyang ni dengan tidak niat dalam hati dia, kata sembahyang tu tak wajib, ya, cuma dia malas, maka dia dimasuk dalam kumpulan pelaku dosa-dosa besar, ya. So, nak hukum kufur ni dia ada dia punya ni dia syarat dia kan. Baik. Tak boleh. Tak boleh. Kita kita tidak boleh menuduh seseorang itu kafir. Tak boleh menuduh seseorang itu munafik. Tak boleh menuduh seseorang itu kita kata fasik, pelaku dosa besar. Tak boleh tuduh seseorang itu dengan tuduhan penzina misalnya. Dia masuk di dalam tuduhan, ya, masuk dalam tuduhan. Kita panggil hai kafir ataupun yang munafik. Itu antara yang dilarang. Dalam ilmu tasawuf pun dicerita, dalam bab undang-undang Islam pun, kalau kita buka kitab fiqh, ya, buka kitab fiqh pun dicerita juga bab ni. Tak boleh panggil orang tu munafik, tak boleh. Jadi kita kena peringatlah tu, ya. Kita utamakan hukum syarak, kan. Jahat macam mana pun seorang Islam tu dia menjadi tali barut pada orang kafir, kita tak boleh panggil dia munafik ataupun kafir, kan. Dia panggil pengkhianat tak apalah, pengkhianat, bertualang biasalah. Tapi nak hukum dia, kerana kita kena faham nak hukum orang kafir, kita nak hukum orang kafir, dia kena ada dia kena dibawa ke mahkamah. Sebab boleh menghukum seseorang itu kafir hanya mahkamah saja, setelah dibuktikan. Bila kita panggil hai kafir, makna kita telah menghukum dia. Agama kita agama undang-undang, agama ilmu dan undang-undang. Sebab tu kita kena ada ilmu, kena ada tahu undang-undang. Yang kedua dia, sebab kalau kita nak membunuh orang kafir dalam undang-undang Islam, membunuh orang yang dikatakan sudah menjadi murtad, perlu ada bukti. Kemudian kita tak bunuh, kita suruh dia bertaubat, bagi kaunseling semua sampai dia sedar, supaya nak elak daripada dibunuh. Tak bunuh, memang tak akan bunuh lah, ya, kecuali lah memang dia panggil inadan dalam istilah dia. Inah ni maknanya dia tak mau terima kebenaran, setelah kita bagi kebenaran baru kita bunuh. Itu pilihan terakhir, ya, pilihan terakhir lah. Itu satu lah. Jadi yang ni dia bersangkut paut dengan hukum. Bahkan dalam undang-undang Islam dan ta'zir, undang-undang Islam sendiri, kalau siapa yang memanggil orang lain tu kafir, munafik, fasik tanpa bukti dan dalil, kita menuduh, dia akan dikenakan hukuman di bawah undang-undang Islam. Ada undang-undang dia, ya. Kalau kawan tu mengadu kepada ni, jadi nak menghukum orang kafir tu, kita tak boleh menghukum, ya, kecuali kena bawa ke mahkamah. Kita nak kata pengkhianat tu tak apalah, nak kata pengkhianat kan. Kalau kita tahu betul-betul dia khianat, kan. Dia jadi pengkhianat negara, itu semua orang cakap, kan. Pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, begitulah. Petualang bangsa, petualang negara, petualang agama. Kerana khianat kita tahu dari sudut bahasa kita pun, orang yang mengkhianati agama, negara, mengkhianati bangsa, kan. Dia menjadi musuh dan selimut, kan, contoh dia. Itu tak apalah. Tapi pun kita sudah ada bukti dan pastikan dia sebagai itu. Tapi kalau kita nak hukum dia kafir, kan, tak boleh. Jadi dia buktikan. Nak hukum dia munafik lagi susah. Sebab munafik ni orang yang menzahirkan Islam, menyembunyikan kufuran dia.
Itu lagi susah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam sejarah Islam, sejarah Nabi SAW, kenapakah Nabi tidak membunuh orang munafik? Sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun dia berterang-terang mereka tu buat, tapi Nabi tak bunuh dan tak boleh bunuh kerana dia mengucap 2 kalimah syahadah. Duduk bersama ni musuh, duduk bersama orang Islam. Masuk macam cerita ni dalam cerita ayat tadi ni kan, puak ni dah puak ni puak kafir tak apa dah, ada puak yang munafik tu semayang jadi tok imam pun ada kan. Sedangkan Nabi SAW telah diberi senarai, bagaimana ayat dulu kita dah baca dah, Allah Ta'ala buka kepada Nabi, dia nampak seorang siapa dia munafik dalam Madinah, dan hanya seorang sahabat saja yang tahu siapakah senarai munafik, Huzaifah Al-Yamani yang digelar sebagai sahibus sirri Nabi SAW, sahabat penyimpan rahsia Nabi SAW. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar yang paling rapat dengan Nabi, Sayyidina Umar tak tahu, Huzaifah tak boleh buka dia tak buka, dia seorang yang tahu dia senarai tu. Kalau dia seorang tahu, adakah dia sendiri tak bunuh? Kalau dia tahu, dia pergi satu kampung, sehingga dia sampai pada satu kampung tu, dia tak semayang berimamkan yang tu, sehingga dia Umar turut di belakang, dia tak semayang ikut imam. Patutnya semayang lah, dah sampai ni dia akan semayang jemaah, sahabat tak tinggal jemaah, dia akan semayang jemaah sekali. Tapi tiba-tiba Huzaifah ni tak semayang, pelik Sayyidina Umar gaya nak semayang, patah balik ikut dia, tahu dah, dia tak tanya Huzaifah, tahu dah Huzaifah tak semayang, ni kepala munafik jadi tu imam kan. Tetapi di kampung lain ya, luar Madinah, tapi ada Sayyidina Umar terkenal dengan ni kan, adakah dia bunuh? Dia tak bunuh kan. Kalau tidak, awal lagi dia bajung dah, kita tahu sikap dia kan. So Huzaifah yang lama yakin tahu kata ni senarai orang munafik, dia boleh pergi bunuh, tapi dia tak bunuh. Mental munafik lah, sebab wahyu pada Allah kata mereka ni munafik. Sampai bila munafik pun? Mati pun munafik. Kalau Allah Ta'ala tak bagi senarai dia munafik dia dulu, lepas tu mungkin akhir ayat dia kali kan, dia tak munafik sungguh. Itu antara hujah, tak boleh kita menuduh orang munafik dan membunuh orang yang munafik, sebab kita tak tahu ya, kita hanya menuduh berdasarkan kepada sangkaan kita aja, kita tuduh mengikut apa hak dia buat. Kalau macam tu banyak munafik lah ni. Apabila orang munafik, ciri-ciri munafik kan, bila berjanji dia bohong, bila berjanji dia mengkhianati, berlambak, akhir nak janji tak bunuh, munafik tu. Bila tak pergi sembahyang Jumaat 3 kali, munafik, berlambak tak pergi sembahyang Jumaat kan. Lepas tu bila dia bercakap, dia bohong, berlambak orang bohong kan. Awak kita tak tuduh orang bohong ni hang munafik kan. Sebab tu nak cerita, cuma Nabi beritahu pada zaman Nabi itu nak kenal ciri-ciri orang munafik. Zaman Nabi zaman bersih, zaman bila sahabat ni dia terima Islam pada Nabi itu, cahaya kenabian daripada mereka, daripada Nabi tu dapat terus direct kepada mereka cahaya hidayah tu kan. Okey, contoh dia kan, ciri-ciri ada, dia bohong, dia semua dah lah, dia berdusta, berbohong kan, mengkhianati, tapi dia tok imam masjid kampung kita. Macam mana kita nak buat? Tak apalah, kita tak mau ikut tu, tak ada masalah. Adakah boleh kita menuduh dia munafik dan bunuh dia? Tak boleh. Tapi yang tak ikut ada menjadi pembunuhan. Ya dah? Macam kita ikut kan, ada menjadi pembunuhan. Tak ikut imam tu lah, tak jadi salah. Tak jadi salah. Kita tak mau ikut. Anda dia tu tak ikut tak menjadi kesalahan. Ya. Kita tak mau ikut tu imam tu kan. Sebab tu dalam fiqh pun dibahaskan, apabila seseorang yang nak menjadi imam ni hendaklah disukai oleh anak jemaah dia.
Sekiranya kalau anak jemaah dia tak disukai, maka dia kena berunduk jadi imam bagi orang lain, kerana dia akan berlaku kesatuan muslimin ya. Kan? Jadi itu cerita dia. Dan kalau kita itu baca kata besar, kalau semua tak suka, dia rasa Semua tak suka. tak, semua tak suka tak boleh dari urut kan. Macam saya dari seorang ni lah, saya tak tahu ada pada urut, saya tak urut kan. Sikap kita untuk ada kajian kesalahan. Dia kena ada bukti, ataupun kita panggil apa, yang kita tak setuju untuk ikut dia tu, kena satu ada alasan yang kukuh lah pada syarak, alasan syarak kan. Bukan yang melibatkan peribadi lah kan. Tapi kadang-kadang melibatkan sentimen ataupun peribadi pun menjadi satu faktor juga, kita tak mau ikut dia kan. Tapi dari segi yang kita kata mungkin kita ada pengalaman peribadi dengan dia kan, ada kes bergaduh ke, contoh dia bergaduh harta pusaka ke kan, bergaduh bab harta ke, bab apa ke, bisnes perniagaan ke, dia akan timbul juga isu tak ikut dia tu. Okey nah. Tapi kalau dari segi kita tak ikut tu ada alasan dia. Contohlah kita tak ikut kerana bacaan dia kan, dengan bacaan kita tu, bacaan kita lebih baik. Yang dari sudut hukum fiqh, kalau bacaan dia tu tidak fasih, dia tak boleh sebut katalah satu perkataan dia tak boleh sebut dengan baik ya, tapi sah sembahyang untuk diri dia dan untuk orang yang sama peringkat dengan dia, kita ni bacaan lebih baik, dia pun tak mau angkat kita kan. Maka pada waktu itu memang kita tak boleh ikut pun. Kalau ikut pun tak sah, kerana bacaan kita tu lebih baik daripada bacaan dia dari segi sebutan lah. Jadi itu contoh kan. Kita baca dia orang. Dari segi pandangan dia tu, kadang-kadang dia tak umum. Macam dia lah orang dia baca umum kan. Dia sudah orang kan. Tapi dari segi tidak dia mesti tak mau ada apa. Betul lah. Betul lah. Jadi bagaimana dalam ayat Quran kata kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi, sangat besarlah kemurkaan Allah kan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu, kamu bercakap ma la taf'alun, kamu bercakap tapi kamu tak buat. Ayat surah As-Saff kan, tak silap, surah As-Saff. Bentar tu berat lagi lah. Tak tahulah tu kan. Jadi kalau kita nampak dari sudut tu, itu dari sudut yang bukan dari segi inilah kan, dari segi hukum fiqh yang menyebabkan tak sah kita nak mengikut imam. Itu dari segi yang kita panggil apa, dari segi sikap dia yang tak menggambarkan seorang muslim yang sejati, yang kita tak boleh terima. Itu antara faktor kita tak ikut lah kan. Itu jadi atas kita lah kalau kita tak mau ikut. Okey nah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan menakut ia akan kamu oleh Allah taala akan dirinya, bahawa murka ia atas kamu. Yang ni Allah taala memberi amaran kepada kamu ya, bahawa Allah taala murka ke atas kamu terhadap perbuatan menjadikan orang kafir itu sebagai wali nah. Itu amaran keras lah. Jadikan sebagai wali dan juga penolong pada urusan agama kita dan merugikan maslahat muslimin ya. Itu dalam ayat yang dinyatakan di sini, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Jadi Allah taala memberi amaran keras ya, kepada kamu, pada diri dia, bahawasanya Allah taala sangat murka ke atas kamu dengan perbuatan tersebut. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah taala itu tempat kembali, yakni di akhirat. Pada Allah lah kita akan kembali semua, maka dibalas ia akan kamu. Maka bila kita kembali ke hari akhirat esok, akan diadili dan akan dibalas dengan jenis amalan yang kita buat dalam dunia. Yang baik dibalaskan dengan syurga, dan yang jahat tu dibalaskan dengan azab siksa neraka. Baik, habis nah. Kemudian sambung lagi ayat ni juga,
qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakan olehmu ya Muhammad, jika kamu sembahyang barang yang di dalam hati kamu, jika kamu sembunyi, bukan sembahyang nah. Itu kenapa betul. Katakan olehmu ya Muhammad, jika kamu sembahyang, dia kata, ya, bukan sembahyang, sembunyi. Jika kamu sembunyikan barang yang di dalam hati kamu, ya, atau kamu nyatakan akan dia, jadi kamu perlihatkan apa yang ada dalam hati kamu di luar, ya, nescaya diketahuikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Maka menghisap ia akan dia Allah Ta'ala, nah. Jadi dalam ayat ni pula, asalnya Ustaz, saya kita ada langkah tadi nah, di atas tu saya baca sikit tadi dah, apa nama, tentang ayat illa an tattaqu minhum tuqah tu saya dah cari tak jumpa tadi ni. Melainkan bahawa kamu takut daripada mereka itu akan sebenar-benar takut. Okey, ini ada pengecualian. Ni falaisa minallahi fi syai'in. Tu saya tak baca lagi tadi. Kita pergi langkah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Baina, melainkan bahawa takut kamu daripada mereka itu orang kafir akan sebenar-benar takut. Apa maksudnya? Maka haruslah memerintah mereka itu orang kafir bersetia dengan lidah, tiada dengan hati pada negeri yang tiada kuat muslimin padanya. Nampak? Maksud dia apa? Allah Ta'ala bagi satu pengecualian, satu keadaan di mana harus kita bersumpah setia dengan orang kafir dan juga mengambil orang kafir itu sebagai penolong kita dan juga wali kita, ya. Boleh. Allah Ta'ala bagi pengecualian, iaitu ketika mana kita berada di dalam ketakutan yang keterlaluan, yang sangat-sangat takut, ya. Yang mana wajib ketika itu dari segi hukum syaraknya, kita memeliharakan diri kita daripada mereka, memelihara nyawa dan mungkin harta kita, seperti takut dibunuh atau dirampas harta ataupun disiksa dan sebagainya, ya. Kita bukan kata tak boleh, ya, memang asal tak boleh kita melantik orang kafir itu menjadi ketua kita, kan. Tetapi apabila kita duduk di dalam keadaan apa, illa an tattaqu minhum tuqah, jika kamu benar-benar takut dan sangat-sangat takut terhadap mereka, ya. Takut apa? Takut kalau kita tidak bersumpah setia dengan mereka, kita akan dibunuh, macam di negeri China, macam di negeri India, kan. Di India kan, bila naik parti yang nasionalis, bukan demokratik dah, nasionalis Hindu ni, pimpinan tu lah Nahinda Modi, Modi, ya, Narendra Modi, kan. Jadi dia sangat memusuhi orang Islam, sehingga kan dia nak mengeluarkan Taj Mahal tu daripada senarai tempat pelancongan yang wajib dilawati oleh orang yang melancong ke India. Nak keluarkan, tak masuk dah, sebab itu ada unsur-unsur Islam. Itu isu yang diperdebatkan, dengar tak? Dengar, kan? Yang telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai 7 benda ajaib di dunia, kan? Tetapi dia pun nak keluarkan pasal itu, walaupun dia rugi sikit ekonomi, tak apalah tu. Baik. Dan dia nak keluarkan orang, kalau boleh lah, dia nak keluarkan orang Islam daripada India, semua negara untuk orang India ya. Dan untuk orang yang beragama Hindu saja, yang lain pi Pakistan ataupun Bangladesh. Jadi gitu. Jadi pada ketika itu kalau ditindas, macam di sana lah, kan, ataupun di negara China, kan, maka ketika itu Allah Ta'ala harus, mereka menjadi ketua kita,
Kalau kita lawan pun kita kalah, ya. Dan boleh kita bersetia dengan lidah, dia kata, tapi tiada dengan hati. Boleh kita melafazkan sumpah setia kepada kerajaan kafir itu dengan lidah, sebab ketika kita diancam, kalau ada kami bunuh, kan? Macam berlaku di Sepanyol dulu kan, bila keluar bila kerajaan raja terakhir Sepanyol tu kalah, dia pun keluar, tapi ada perjanjian yang dibuat dengan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella tu yang menakluk Andalus, yang akhirnya nanti menjadi dua negara, Sepanyol dengan Portugal. Jadi dua negara, Sepanyol Portugal. Maka hasil dendam daripada Portugal daripada Andalus tu, mereka menakluk raja negara-negara Islam pula, dan nak memusnahkan Islam, nak memusnahkan Mekah, kan? Nak memusnah Mekah. Alfonso, kan? Nah, kita duk mengaji tu, duk sanjung-sanjung hafal semua, dia orang yang nak memusnahkan Mekah dan orang Islam, nak memurtadkan orang Islam. Sejarah tu kita baca, sejarah Nabi dan sejarah Islam kita tak tahu. Habis kita hilang jati diri Islam, hilang jati diri bangsa kita sendiri. Baik, di sana lagi dahsyat, kan? Depa langgap perjanjian tu. Setelah semua raja Islam dan tentera Islam keluar berlindung di negara kesultanan, negara Afrika Utara, lindung sana. Di sana ada satu pemerintahan. Pada waktu itu orang Islam yang masih ada di sana, kalau ikut diberi perlindungan, akhirnya dibatalkan perlindungan tu, dimurtadkan mereka, dibakar, disiap kulit, sehingga dalam diceritakan mereka terpaksa masuk Kristian, terpaksa masuk, dan mana yang tak mau masuk dia bertahan ke, akhirnya matilah, diseksa, dibunuh macam-macam lah, dirogol kalau perempuannya, kan? Kemudian dimasukkan dalam penjara, kan? Bila malam baru dah dia semayang, qada pun semua semayang yang ada. Esok dia kena menyembah kena ikut upacara Kristian, kena mengakui, kena pakai padang salib. Malam seorang-seorang siapa tak ada, orang tidur, dia kena semayang, dia semayang, tetap kekal dengan keimanan dia. Maka dalam keadaan tu diharuskan, ya, kerana kalau kita tak buat begitu, mungkin kita akan diancam dengan biasanya kita tak akan terselamat pada orang kafir. Orang kafir ni dia tidak ada belas kasihan. Orang Islam kita pun tak ada belas kasihan kalau tak mengikut ajaran agama. Tapi sebab orang Islam kita ni bila dimasukkan cahaya keimanan, walaupun sejahat-jahat dia ada sedikit rasa kesian belas. Walaupun sejahat-jahat dia, kan, sebanyak-banyak dosa dia buat, walaupun jahat, tapi dia ada cahaya iman, dia ada rasa belas, ya, pada manusia. Orang kafir ni, yang mana bila dia menguasai orang Islam, kan, dia tidak ada rasa kasihan belas. Itu dibuktikan dalam sejarah, ya, sejarah sendiri, kan. Sehingga ada sebahagian sanggup mempalsukan sejarah, mengatakan mereka tak buat macam tu. Padahal hakikatnya sungguh, sehingga dibuktikan dan diakui oleh sarjana-sarjana mereka sendiri. Tapi mereka tutup, mereka buat satu karangan baru, sejarah baru, kata mereka tak buat begitu, kan. Itu masalah dia. Macam kita tengok lah Amerika masuk Iraq apa dia buat, kan. Tapi dia kata tak, Israel buat kat Palestin macam mana, dia kata Palestin lagi jahat, kan. Dia kata itu, dia pusing, ya, dia pusing, dia cuba nak menutup dan menafikan benda yang kita panggil bukti yang nyata depan mata. Mereka tetap menafikan dan mereka alih kenyataan mereka atas nama mempertahankan diri. Tahan apa, budak tapi bunuh tu buat apa? Dia tertahan dah, budak tu dia bawa bom, budak tu bom tak bawa. Contoh dia. Baiklah. Okey.
Itu ada pengecualian yang Allah Ta'ala bagilah. Harus pada ketika itu kita menjadikan mereka sebagai ketua untuk menolak kemudaratan pada diri kita dan juga pada harta kita, dan sekurang-kurangnya kita mendapat manfaat bagi Islam dan muslimin yang duduk di bawah negara mereka tu, ya. Baik, itulah dalam surah An-Nahl dia kata apa, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, melainkan mereka yang dipaksa untuk keluar agama Islam, ya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hati mereka tetap dengan iman, sebagaimana ayat ini turun pada apa, pada sahabat Nabi yang disuruh murtad kan ketika di Mekah tu. Maka dia enggan murtad, tapi turun ayat ni, Nabi kata tak apalah, mengaku ni supaya tidak diseksa, tetapi hati tak beriman. Nabi kata baik. Ini ada pengecualian lah. Kita di sini ada tak macam tu? Wallahu a'lam. Ada keadaan macam ni tak? Keadaan macam ni ada tak? Kita di sini rasa tak ada kot. Hampir ada. Dia kena ada dulu baru boleh. Kalau kita terancam baru boleh nanti. Kalau tak ada lagi atau hampir atau syok tak boleh. Ni berdasarkan kepada ayat ni lah. Dia berdasar kepada ayat ni, apabila kita diancam dengan bunuh atau dimusnahkan, barulah kita boleh melantik mereka jadi ketua dan kita sumpah setia dengan mereka, duduk bawah dewan, kan, supaya ada dipanggil apa, 50-50 lah, dua-dua belah pihak tu dapat mengurangkan apa, jadi pihak sana tak akan membinasakan kita dan pihak kita akan selamat. Jadi ada perundingan lah. Tapi kalau dalam keadaan tak ada begini, tak boleh buat, ya? Tak boleh buat. Kalau kita biarkan, kita dalam keadaan kuat ataupun 50-50, tapi kita biar sehingga mereka kuat, itu salah kita. Salah kita semua orang Islam. Mungkin sebahagian dia kata, ya kami pertahankan, tetapi sebahagian orang Islam kita ni jahil, ya, dan tak mau mempedulikan urusan agama. Akhirnya membiarkan orang yang kafir dia mengatasi orang Islam, dan akhirnya mereka menguasai kita. Puncanya daripada orang Islam sendiri, kan? Sebahagian daripada orang Islam, kan? Mungkin sebahagian besar daripada orang Islam, dan yang kecil saja yang mempertahankan ini, yang memahami ayat ni. Itu masalah dia, kan? Jadi kita tengok di Singapura apa jadi. Tak boleh buat apa lah, kan? Di Singapura tak boleh buat apa. Nak azan kuat pun tak boleh. Mungkin ada 1-2 masjid pun yang dibenarkan, kan? Kemudian nak pakai tudung pergi sekolah pun tak boleh. Jenuh berjuang, kan? Jadi hak orang Islam tu dah jadi, kerana Singapura ni dia negara sekular, kan? Dia kira tak adil kalau ada tanda-tanda agama di tempat-tempat ni. Swasta tak apalah, di sekolah, di perkhidmatan kerajaan, itulah apa kita dengar lah. Law tak tahu, kan? Di sekolah-sekolah tak benar, kecuali kalau nak juga pergi masuk sekolah swasta hak agama ada, tapi bukan semua orang mampu dan bukan semua orang boleh isi. Sekolah swasta tu pun dia terhad juga tempat, kan? Terpaksa masuk hak kerajaan juga. Masuk hak kerajaan pun tak ke mana, tak boleh nak pergi peringkat tinggi. Tak sama macam negara kita, boleh duduk peringkat tinggi, boleh dapat jadi apa nama, punya kuasa, kan? Boleh memegang apa nama kewangan negara. Oh, hebat lah. Bagus lah orang Islam kita, bagus. Orang Islam kita bagus sungguh dengan Malaysia ni, bagus. Memang semua bagus, memang macam tu dah. Kita orang yang beriman macam tu, bagus sungguh-sungguh. Tapi kalau duduk di negeri orang kafir, boleh kita pegang kewangan negara dan kita ambil kesempatan untuk bagi pada Islam. Tak dapat. Sini bagus. Malaysia orang bagus semua. Malaysia kita bagus, dan orang Islam kita bagus betul-betul bagi. Ya. Buat apa pun tak apa. Jadi takkan tak boleh terima aku, kan? Itu perbandingan dia kita boleh buat. Walaupun kita majoriti, kita bagi, tak apa, kerana bagusnya kita.
Itu sikap orang Islam sebenarnya. Kalau nak kenal untuk menarik orang masuk Islam, tapi orang tak juga kan. Kadang-kadang yalah, itulah ujian Allah Ta'ala terhadap hamba dia. Salah satu ujian lah. Allah Ta'ala kepada hamba dia macam tu. Kita ni hidup dalam dunia, akan menempuh ujian keimanan kita kan? Nak menguji keimanan kita dengan cara macam-macam, cara politik dan sebagainya. Baik nah. Itu saja kita terlangkah tadi ni. Jadi kita patah balik. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakan olehmu ya Muhammad, jika kamu sembunyi, bukan sembahyangnya, sembunyi barang yang di dalam hati kamu, ya, dan atau kamu nyatakan akan dia dan secara diketahui akan dia oleh Allah Ta'ala jua, ya. Jadi apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, hasrat kita, cadangan kita, rangka kita nak buat dalam hati itu, apa dia, Allah Ta'ala tahu kan. Kita atuk dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu baik ke buruk. Begitu juga apa yang kita zahirkan, yang kita serlahkan di luar ni, yang kita buat terang-terang, Allah Ta'ala lebih tahu lagi. Bagi Allah Ta'ala sama saja apa yang tersembunyi dengan apa yang di luar, ya. Maka Allah Ta'ala akan hisab, akan hitung. Jadi ini amaran Allah Ta'ala lah kepada kita semua orang yang beriman, ya, supaya kita menjaga amalan kita, ya. Kerana bila Allah Ta'ala bagi amaran begini, makna Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita, gerak-geri kita. Dia tahu apa yang kita nak buat, ya. Dan setiap satu apa yang kita buat dan kita atur rancang dalam hati kita, Allah Ta'ala akan hisab di hari akhirat kelak, ya. Akan dihitung dan dikira, ya. Yang baik akan dibalas dengan syurga, dan yang buruk akan dibalas dengan neraka. Baik. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan mengetahui ia barang yang di dalam 7 petala langit dan barang yang di dalam bumi. Allah Ta'ala tahu isi kandungan yang terdapat di dalam langit dan juga dalam bumi. Pengetahuan Allah Ta'ala itu luas, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Allah Ta'ala berkuasa di atas tiap-tiap perkara, ya. Di sini kalau kita belajar ilmu tauhid kan, ilmu tauhid, kalau tanya mana bukti kata Allah Ta'ala ada sifat kudrat, di sini pada ayat wallahu ala, ni panggil ayat tauhid, ya. Allah Ta'ala tu kuasa di atas setiap sesuatu. Mana di Allah ada sifat kudrat, dengan dia ada Allah Ta'ala berkuasa dan melakukan apa saja di atas sesuatu. Dan setengah daripada kuasa Allah Ta'ala tu mengazab orang yang memberi perintah orang-orang kafir. Mengazab orang yang memberi perintah, bukan memberi perintah maksudnya kita bagi perintah orang kafir kena azab. Pelik maknanya Allah Ta'ala mengazab orang yang menjadikan orang kafir itu sebagai pemerintah. Itu amaran. Allah Ta'ala akan mengazab orang-orang yang Islam yang menjadikan orang kafir itu sebagai pemerintah dan juga ketua, tanpa ada apa-apa pengecualian, kecuali kalau pengecualian tadi lah. Maknanya itu menunjukkan kata perbuatan menjadikan orang kafir itu sebagai ketua atau wali, penolong, satu dosa besar, ya. Sebab di ayat akhir ni Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala akan azab orang yang memberi perintah, maknanya orang yang melantik orang kafir itu menjadi perintah, menjadi pemerintah dan juga ketua. Bukan dengan sebab terpaksa atau didesak, ya. Kalau terpaksa tak apalah. Macam kata tadi, kalau kita tak bersumpah setia dengan dia, mungkin kita akan dimurtadkan dan sebagainya, ataupun dibunuh. Okey, no? Kemudian kita berhenti pada ayat yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ya, kita berhenti pada ayat tu.
Kita baca sikit lah kitab ni, sementara nak tunggu hujan setayan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita sambung kitab Hidayatus Salikin, muka surat 63 ya, muka surat 63 64 lah. Muka surat 64. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu. Dengar tak? Dengar tak? Dah rapat sikit lah. Ketahui olehmu, hai talib. Talib ni maknanya orang yang menuntut akan jalan akhirat lah. Orang yang menuntut jalan akhirat, bukan menuntut ilmu dah. Menuntut jalan akhirat. Bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya 3 perkara. Dia kata segala hamba Allah pada hak agama dia, tuntutan agama dia tu ada 3 perkara. Semua hamba Allah Ta'ala ni pada tuntutan agama dia tu ada 3 perkara. Yang pertama salim. Yang pertama salim. Apa makna salim? Yakni sejahtera daripada siksa. Maksud dia iaitu seorang yang sampaikan atau berbuat segala yang difardukan atasnya dan meninggalkan ia akan sekalian maksiat. Okey, yang pertama hamba Allah Ta'ala ni pada tuntutan agama dia ada 3. Hak pertama, dia mesti salim. Salim ni orang yang selamat, sejahtera. Selamat apa? Daripada siksaan Allah. Macam mana nak jadi orang yang selamat dan sejahtera daripada siksaan Allah di hari akhirat? Iaitu seorang yang berbuat segala yang difardukan ke atas dia, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dan lain-lain ya? Dan meninggalkan segala maksiat. Kalau maksiat besar dan kecil dia tinggal. Itu hak tuntutan agama bagi setiap hamba Allah. Yang kedua, raih. Raih nama dia nah. Ra alif ya ha. Ra alif hamzah ha nah. Ya tu tak ada, titik tu tak ada sebenarnya. Titik tu dari segi ejaan salah. Yang ni berdapat laba. Raih mana berdapat laba, maknanya mendapat keuntungan. Laih ni orang yang mendapat keuntungan. Yang ni orang mukmin, orang hamba Allah ni diumpamakan seperti orang berniaga lah, yang mendapat keuntungan. Baik, apa maksud raih, orang yang mendapat laba atau dapat keuntungan? Iaitu seorang yang berbuat segala yang difardu atasnya dan menjauh daripada segala maksiat, serta ia membanyakkan akan perbuat segala yang disunatkan atas dia. Itu mana raih. Yang pertama, hak asas sekali salim. Salim ni kira kita kena jadi hamba nak bagi paling kurang selamat pada neraka. Kita panggil duduk atas lain merah, cukup-cukup makan jadi kita tu hendak apa. Tapi yang pelik di dalam dunia, kita tak mau cukup makan, kita nak kalau boleh nak kumpul sebanyak mungkin. Dunia ni masalah, akhirat pula kita dapat cukup makan jadi ya. Tu susah. Ya. Tapi hingga sikit daripada orang yang yang tak masuk dalam senarai pertama ni. Tak masuk dalam senarai pertama maknanya dia tak selamat daripada siksaan Allah. Sembahyang tak, puasa, bulan puasa pun tak, apa benda dia tak buat. Maksiat, main judi, arak dia minum kan, judi, dia bagi tokek kaya, dia miskin juga kan. Tokek tak payah minta lesen pun kaya kan. Lesen payahlah sikit kan. Ni tokek yang kecil ni, tokek tak apalah, dia tak ada halal haram.
Tokek, tahu tokek kan? Tapi masalahnya ni hak yang tahu halal haram ni pergi bagi kaya hak yang tu, kawan tu. Betul kuih banyak. Kan? Masalah tu. Baik. Jadi sekurang-kurangnya kita duduk pada tahap salim tu. Itu atas lain merah lah orang bagi. Tak selamat sangat. Yang kedua, orang kena ada 3 ni. Bukan kena salah satu, kena ada 3 ni. Yang kedua, orang yang dapat keuntungan, iaitu orang dia buat fardu tak tinggal dan menjauhkan maksiat, serta dia tambah buat segala sunat. Kerana itulah dipanggil laba dan untung. Ibarat kata kalau buat yang fardu dan menjauhi segala maksiat itu modal dia, modal perniagaan. Kalau kata dia buat benda yang wajib ya, kemudian dia dapat dia tinggalkan, dia buat benda yang difardukan, kemudian dia tinggal maksiat, dia hanya berniaga balik modal. Ibarat dia berniaga hanya balik modal. Jadi tak berapa bolehlah balik modal tu. Balik boleh lah, untuk makan boleh lah. Nak kita nak tambah beli kereta ke, nak beli rumah tak boleh dah. Dekat cukup-cukup makan ya. Maknanya dia berniaga tu pun ada untung sikit untuk nak belikan keri makan dengan nasi sesuap. Contoh macam tu lah kan? Cukup-cukup makan ya. Dan kurang selamat lah duduk peringkat pertama ni. Yang kedua ni, orang yang berniaga dia untung, modal dapat balik dan dapat untung, iaitu dia tambah. Ibarat kata orang yang buat ibadat, tambah ibadat sunat ni, seperti orang yang berniaga, dia dapat modal dan untung dia. Itu yang kena ada yang kedua ya. Itu yang kedua lah. Martabat yang kedua, saya silap saya nak perbetul ya. Hamba Allah ni pada hak agama ada 3 perkara, maka kita akan masuk salah satu pada 3. Bukan kena ada 3 ni tak, salah satu pada 3. Baik, sama ada masuk pada orang yang hanya selamat saja, duduk di atas lain merah, ataupun duduk ada orang yang untung, hak ni bahagia, hak ni untung. Ataupun tengok kalau kita banyak buat sunat, untung lagi banyak, lagi kaya kita di akhirat esok. Dan yang ketiga, khasir, yang ni dapat rugi. Khasir ni orang yang dapat kerugian, iaitu seorang yang meninggalkan akad dia fardu atasnya dan mengerjakan barang yang ditegah atasnya ya. Dia tinggal perkara yang fardu dan dia buat maksiat, dosa yang dilarang. Orang ni orang rugi. Dia menega tak balik modal terus. Nega tak balik modal, menega tak balik modal. Itulah ibarat orang yang meninggalkan kefarduan dan juga melakukan maksiat. Dia termasuk golongan khasir, orang yang rugi lah. Orang yang rugi perniagaan dia di hari akhirat. Seperti mana orang yang rugi perniagaan dalam dunia, dia buat keluar modal 1000 kan, kemudian jual tak dapat modal. Jual tak dapat modal tu, ikut dapat dah RM1 2 boleh nak belikan kering dengan nasi nak makan. Kan tambahan kering tu, tambahan kiat tak boleh kan, tak boleh juga. Tambahan kiat pun tak boleh beli. Tahu kan tambahan kiat? No. Tahu tambahan kiat tu memang itulah favorite lah. Tambahan kiat tu makanan orang miskin. Makanan orang miskin tambahan kiat. Siapa tahu tu mana dia bisa miskin lah. Ya? Siapa yang tahu bisa miskin. Okey. Jadi hamba Allah ni antara 3 ni, salim, raih dan juga khasir. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu pada martabat yang raih ya, yang raij ya, raij. Bukan raih na, raij ya. Ra alif hamzah jim yang betulnya. Hamzah jim nah, jim. Bukan ya tadi ni. Jadi dia sebut raih kan, tak betul raij. Raij jim nah. Pada martabat yang raij. Yang raij yang ni yang dapat laba tu bahasa Arab ya. Raij maknanya orang yang mendapat keuntungan perniagaan ya. Maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat salim. Dia kata apa? Kalau kita tak dapat nak duduk pada martabat orang yang mendapat keuntungan, kita duduklah kurang-kurangnya martabat selamat. Yang ni sejahtera itu nah.
jatuh daripada ni lah, daripada siksaan Allah. Kurang-kurang dia, jangan duduk pada martabat orang khasir, orang rugi. Dan hendaklah kau takuti dan kau jauh akan martabat yang khasir, iaitu yang dapat kerugian itu. Dia suruh elakkan yang tu lah. Baik, itu dia kata hak segala hamba tu pada agama dia. Segala hamba pada hak agama dia, pada tuntutan agama ni ada 3 tu tadi nah. Ini masuk yang lain pula. Baik, kemudian dia kata ketahui olehmu pula hai talib bahawa bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk pula ada 3. Yang ni panjang sikit nah. Panjang sikit. Hak pada makhluk lebih banyak pada hak pada agama. Agama kita senang faham dah. Hak makhluk ni lebih banyak lagi. Yang ni yang kita akan perincikan nanti insya-Allah. Baiklah, saya rasa cukup sekadar itu dulu pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.